Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Sebelum ini antara hidangan kegemaran rakyat Malaysia tidak kira waktu sarapan ataupun minum petang, pastinya roti canai dan teh tarik wajib ada dalam senarai. Malah ia juga menjadi menu pilihan setiap kali kita pergi ke gerai ataupun restoran mamak kerana ia dikatakan lebih murah dan berbaloi. Namun sejak berlakunya isu kenaikan harga dan kesukaran mendapatkan bekalan gandum sejak kebelakangan ini, ada yang menyifatkan roti canai sekarang ini pun sudah diibaratkan sebagai makanan untuk golongan kayangan atau golongan T20. Dan menurut laporan media tempatan sebelum ini, pengendali restoran India Muslim dan India dilaporkan berkata ada 9 restoran sudah menaikkan harga roti canai dan teh tarik ketika ini. Dan ia mungkin akan diikut sama oleh para peniaga lain termasuk peniaga kuih muih. Ada yang kata naik harga 20 sen dan ada yang juga kata kenaikan itu sehingga 50 sen pun ada. Sampaikan harga sekeping roti canai itu mencecah RM2. Jadi kita ingin bersama dengan wartawan Esrawani Umavati Ramayah yang hari ini ada membuat tinjauan di salah satu restoran bagi melihat sendiri hal ini. Umavati, perkara ini menjadi keresahan orang ramai, terutama mungkin bagi morning person yang jenis tak tinggal untuk mengambil sarapan pagi. Jadi Umar, betul ke roti canai naik harga sekarang ni? Hai Faris di studio dan kalau Faris boleh tengok saya sekarang berada di sebuah restoran di Bandar Seri Permaisuri di Ceras. Dan kalau kita tengok bukan saja di Malaysia, malah inflasi melanda dunia di mana kita di Malaysia juga agak terkesan. Dan sejak 1 Jun lepas, kalau Faris dapat tengok, Faris boleh tengok saya buat tinjauan sejak 2 atau 3 minggu lalu. Awalnya start daripada tinjauan ayam di mana harga ayam naik kira-kira sehingga RM12 sekilogram. Lepas tu harga sayur pula naik kira-kira 70%. Dan hari ini pula saya ke sini untuk melihat kenaikan harga roti canai. Dan apa yang kita boleh lihat, bukan saja roti canai harga naik di kebanyakan kawasan di Kuala Lumpur, malah beberapa barang makanan seperti dia juga menyebabkan makanan-makanan lain seperti nasi dan sebagainya juga naik. Dan kalau saya boleh kongsikan, ada juga rungutan daripada kawan saya pagi tadi yang bagi tahu dia pergi, kawan saya ni pergi beli teh ais yang mana harganya RM2.30, tapi hari ini naik RM2.50 pula sebungkus teh ais tu. Dan hari ini kalau Faris boleh tengok, keadaan di restoran ni masih ramai dan agak padat juga kawasan di sini di restoran ini. Dan kalau saya boleh untuk perancian lanjut, saya ingat saya perlu mendapatkan perincian lanjut daripada pengurus operasi franchise di bistro ini, Encik Muhammad Ubaidah Abdul Karim. Dan kalau kita nak tahu, mungkin kita boleh terus kepada Encik Ubaidah untuk tanya benarkah harga roti canai ni dah meningkat. Sebab saya ni bukanlah penggemar roti canai dan saya hanya terbaca dalam Twitter yang dikongsi oleh dalam laman sosial dan sebagainya. Dan untuk perincian lagi lanjut mengenai roti canai, bukan saja roti canai, malah teh tarik dan juga makanan-makanan lain, saya terus kepada Encik Muhammad Ubaidah. Hai Encik Ubaidah. Hai. Terima kasih kerana bersama dengan Esrawani hari ini. Dan mungkin benarkah apa yang dikatakan oleh ramai bahawa harga roti canai ini dah meningkat, dan macam mana pula dengan keadaan di kedai ini sendiri? Okey, buat masa ini sebenarnya pihak kami masih lagi mengekalkan harga yang sama, tetapi kami tidak dapat menjanjikan kemungkinan dalam masa terdekat kami terpaksa menaikkan sedikit harga roti canai, sebab antara yang mempengaruhi sebenarnya dari segi bekalan raw material dan juga kenaikan beberapa kos dari segi macam gaji pekerja semuanya. So ini antara serba sikit sebenarnya berkemungkinan pihak kami terpaksa menaikkan harga barangan jualan kami. Kami tak dapat nak jangkakan lah, tapi kami harus melihat dalam masa 1 minggu 2 minggu ini. Kita pun sebenarnya macam barangan utama seperti ayam, beras apa semua, kami tak dapat janjikan adakah dalam masa terdekat ataupun jangka masa yang lebih panjang. Dan kalau kita tengok dalam satu hari, berapa roti canai yang akan jual? Okey, untuk pengetahuan sebenarnya kalau pihak di restoran kami lebih kurang 1,000 hingga 2,000 keping roti canai dijual dalam masa satu hari.
Encik Ubaida, saya tanya ini menjadi satu kebimbangan tentunya kepada peniaga dan sebagainya, dan apa yang diharapkan oleh Encik Ubaida sebagai seorang peniaga? Sebenarnya apa yang kami harapkan daripada pihak kerajaan, jika pihak kerajaan dapat mengawal ataupun mengadakan untuk jangka masa pendek, menetapkan harga ceiling, salah satu kaedah cara yang kami nampak dalam masa jangka tempoh pendek, dan juga dari segi penguatkuasaan. Dan untuk jangka masa panjang, kami berharap sebenarnya pihak kerajaan lebih melihat kepada apakah penyebab ataupun orang cakap dia punya penyebab kepada kenaikan kos-kos barangan ini, dan apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengenai kos ini. Terima kasih Encik Ubaida. Dan kalau Faris boleh tengok kat sini keadaan di restoran ni masih ramai orang di sini, dan saya juga sempat berborak dengan beberapa pelanggan di sini di mana mereka mengatakan lihat dulu bagaimana harga kat sini, sebab memang dah jadi penggemar roti canai, jadi agak sukar untuk lepaskan tabiat untuk makan roti canai itu sebab saya. Dan kalau nak ditengokkan, mungkin ada setengah pihak yang beranggapan bahawa pengeksportan India tepung gandum ke bila India dah stop untuk menghantar mengeksport tepung gandum ni ke negara-negara luar, mungkin berlakunya peningkatan harga. Tapi kalau kita ikutkan kira-kira 80 hingga 80% daripada import Malaysia, tepung gandum Malaysia adalah dari gandum Malaysia adalah dari Ukraine, US dan juga Canada. Dan mungkin saya boleh dapatkan, kita boleh nampak ada satu kakak ni tengah makan channel, mungkin saya boleh dapatkan kakak ni pula. Hai. Nama apa ya? Hana. Oh, Hana memang penggemar roti canai ke apa? Boleh kata penggemar jugalah. Kiranya Hana memang selalu every week datang sini makan roti canai ke? Almost every weekend sebab rumah dekat je. Hana tahu tak yang harga roti canai ni akan naik? Dengar berita jugalah sebelum ni, harga semua barang nak naik, saya tahu. Tapi harga roti canai naik, saya rasa macam sedih sikit lah. Sebab ni kira macam makanan marhin kan, makanan rakyat. Kalau macam harga naik memang agak susah juga, agak terkesan jugalah. So, jadi kalau harga naik, apa antara alternatif yang Hana boleh buat lepas ni? Bukan nak kurangkan makanan, nak try masak dia ke rumah? Susah jugalah sebab saya kerja, kebanyakannya saya memang beli je. So memang saya rasa terkesan jugalah kalau harga roti canai yang memang sepatutnya makanan ni makanan yang paling murah kan. So saya rasa terkesan jugalah. Terima kasih Hana. Dan itu apa yang dikatakan oleh salah seorang pelanggan di sini. Dan tadi saya juga sempat berborak dengan 2-3 orang di sini. Mungkin pelanggan tu dah pulang, dah balik. Dan agak kecewa juga dengan peningkatan harga roti canai kerana mereka agak mungkin boleh dikatakan sebagai peminat tegar. Dan kat sini ada Bella Bot yang sebelum ini Eton K, rakan tugas saya Eton K pernah datang ke sini untuk kawal robot yang dinamakan oleh Bella Bot nama dia. So saya tengok Bella Bot juga agak keras juga melakukan kerja di sini untuk menghantar roti canai. Dan ini keadaan di restoran ini. Dan saya juga apa yang boleh kongsikan dalam Twitter hari ini, dan saya boleh katakan bahawa banyak rungutan daripada netizen di mana harga roti canai kosong meningkat dari RM1.20 ke RM2. Malah roti canai telur pula dikatakan meningkat sehingga RM3. Itu yang dikongsikan oleh netizen. Dan apa-apa pun, apa yang saya boleh kongsikan, ada juga tempat yang masih juga menjual roti canai dengan harga RM50, di mana saya terbaca tadi seorang peniaga di Melaka, dia masih dikatakan menjual roti canai pada harga RM50. Dan saya rasa mungkin logistik juga mungkin membantu untuk menentukan harga roti canai. Dan juga bukan sahaja roti canai, malah makanan-makanan lain juga di sini. Sebab kalau kita tengokkan macam kampung saya sendiri, saya kira roti canai tak adalah mencecah sampai, roti canai kosong tidaklah mencecah sampai RM2. Masih dijual dengan harga kadar kurang daripada RM1.50. Dan mungkin kerajaan saya kira perlu melihat apa sebenarnya masalah
dan apa sebenarnya yang sedang berlaku terutamanya di bandar-bandar besar selain daripada tenaga kerja dan juga logistik, itu perkara yang mungkin boleh diperhatikan atau difokuskan oleh kerajaan, Faris. Mungkin Muhammad mungkin saya nak tengok juga adakah masalah isu penebar roti canai ini tak cukup, mungkin itu juga menjadi punca kenaikan harga ataupun bagaimana, apa lagi agaknya selain daripada masalah ekspor gandum itu sendiri yang kita kekurangan sekarang ini. Jelas, Faris. Umar Wati, boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey, tak apa. Kalau Umar Wati tak dengar, tak apa. Mungkin itu saja segmen yang kita ada dengan Umar Wati. Nampaknya banyak sudah perkongsian yang dikongsikan oleh Umar Wati, baik daripada segi kekurangan tenaga kerja dan juga masalah kenaikan harga. Itu antara gambaran ataupun realiti yang dapat kita lihat di luar sana. Masih ada juga rakyat kita yang masih terpaksa. Mungkin mereka walaupun kenaikan harga itu berlaku, tetapi mereka tidak dapat lari daripada masalah itu kerana mungkin jelah kita mungkin kesibukan kerja dan sebagainya dan tidak cukup masa untuk masak dan sebagainya. Tambahan lagi, sekarang ni pula aliran trafik semakin sesak di ibu kota. Jadi ini mungkin pastinya tetap menjadi pilihan rakyat kita kerana tak ada pilihan lain kerana mungkin penat nak masak dan sebagainya. Itu dia perkongsian daripada Umar Wati Ramayah, wartawan Astro Awani yang berkongsikan benar atau tidak harga roti canai di Lembah Kelang misalnya semakin tinggi harganya. Dan itu adalah perkongsian daripada Umar Wati dan laporan seterusnya pastinya akan dibawa oleh Umar Wati dalam platform astroawani.com. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.